kurniakan kepada kita nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lidah, nikmat mulut, nikmat tangan, nikmat perut, nikmat kemaluan, nikmat kaki dan pelbagai nikmat ya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, punyalah banyak. Sehingga Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, seandainya kamu nak menghitung segala nikmat-nikmatku, kata Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Pilah kalkulator yang paling mahal yang ada atas muka bumi Allah ni. Orang kata beli kalkulator hak mahal-mahal ni nak buat apa ni? Dia kata aku nak try bilang tengok nikmat Allah ni banyak mana. Kan? Nescaya kata Allah, firman Allah, kita tak akan mampu untuk menilainya, untuk nak bilangnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kata Allah, kamu nak menghitung segala nikmatku, nescaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Tak boleh nak bilang. Punya banyak nikmat ya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Tapi ingat, setiap nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sadaqallahul azim. Kemudian firman Allah, kamu akan ditanya, akan disoal akan nikmat-nikmat yang kamu gunakan waktu kamu hidup atas muka bumi Allah dahulu. Nikmat mata kita guna kok mana? Pagi tadi alhamdulillah lah, mata kita ni dengan kita masuk, dengan kita melibatkan diri dengan sahabat pecinta Al-Quran, Allahu Akbar, boleh baca Yasin, subhanallah sama-sama. Maknanya kita guna mata kita pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita guna lidah kita pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esok Allah Ta'ala nak tanya, kita tak takut dah. Sebab apa? Sebab lidah kita digunakan untuk menyebut kalamullah, subhanallah. Sedang membaca Al-Quran tiap-tiap pagi, subhanallah. Tak gementar dah kita esok di hari akhirat seronok. Bahkan bila Allah Ta'ala tanya, apa nikmat yang kamu guna nikmat aku dulu ni, kamu buat apa? Kamu guna nikmat lidah yang aku berikan kepada kamu, apa yang telah kamu lakukan? Bagi orang yang baca Quran senyum dia, subhanallah. Pasal apa? Sebab dia menggunakan lidahnya untuk membaca Al-Quran. Dia guna mata dia untuk melihat Al-Quran. Dia menggunakan telinganya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Subhanallah. Membaca Al-Quran ni, kata ulama, sebenarnya kita sedang bersembang, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Celek-celek mata tengok Al-Quran dulu. Subhanallah. Berkat tak hidup kita? Berkat. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beruntunglah kita nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang rahmati Allah sekalian, sebelum ni kita dah baca dah hadis, kitab 40 hadis kehidupan di alam barzah dan akhirat. Dan sebelum ni kita dah baca dah, iaitulah amalan untuk selamat daripada siksa kubur. Apa dia amalan dia? Membaca doa perlindungan selepas tasyahud akhir. Lepas kita baca innaka hamidum majid, kemudian kita baca Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Kalau tak boleh panjang sangat, ambil hak pendek saja. Wa a'udzubika min azabil qabr. Tak boleh juga, ya Allah, aku berlindung daripada azab kubur. Tu paling mudah. Boh dalam Melayu. Tapi syarat dia, jangan sebut di mulut pula. Lepas innaka hamidum majid,
Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Rosak semayang kita. Nah, sebut di mana? Dalam hati. Kalau cakap dalam bahasa Arab, tak apa. Wa a'udzubika min azabil qabr. Tak ada masalah. Nah, tapi kalau disebut Melayu, habis. Dan selamat hari raya maaf zahibatin. Batal semayang kita. Nah, nak sebut, kalau tak hati bahasa Arab, sebut dalam hati. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu beruntunglah kita ni. Sebab apa? Sebab kita ni pagi-pagi ada lepas baca Yasin, kita duduk pula dalam majlis ilmu. Subhanallah. Duduk pula dalam taman-taman syurga. Subhanallah. Yang mengingatkan kita tentang masa depan kita. Nah, sebab tu orang yang belajar ilmu, yang menuntut ilmu, beruntung dia. Sebab apa beruntung, Ustaz? Sebab dia boleh tahu apa yang telah berlaku sebelum ni, apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku selepas dia mati nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu beruntung bagi orang yang menuntut ilmu. Sebab tu orang yang menuntut ilmu, bila dia buat amal ibadah, Allah Ta'ala terima amal ibadahnya. Berbanding dengan orang yang tak ada ilmu, yang buat amal ibadah dalam keadaan jahil. Bila dia buat amal ibadah dalam keadaan jahil, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab dia buat dalam keadaan jahil. Cara dia angkat hadas besar pun tak betul. Cara dia cuci najis kecil. Buang air kecil, air besar. Dia cuci tak betul. Kemudian dia ambil air, hadas kecil, angkat hadas kecil pun tak betul. Allahu Akbar. Bila dia buat amal ibadah dalam keadaan tidak ada ilmu, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanding dengan orang yang sedang belajar. Orang yang sedang belajar tapi tak mahir lagi, tak alim lagi. Duk buat amal ibadat masih lagi dalam keadaan tak betul. Amalan dia Allah Ta'ala terima dah? Allah Ta'ala terima. Sebab apa Allah Ta'ala terima? Sebab dia sedang belajar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia sedang belajar. Subhanallah. Itu beruntung. Orang yang belajar dalam buat amal ibadat dengan orang yang tidak belajar, yang melakukan amal ibadah. Sebab tu Nabi SAW pernah berpesan kepada Abu Dhar. Nabi SAW bersabda, wahai Abu Dhar, kamu berpagi-pagi mempelajari satu bab daripada ilmu Allah, sama ada kamu nak beramal dengannya ataupun tidak, kata Rasulullah, maka lebih baik daripada kamu sembahyang sunat 1000 rakaat. Subhanallah, tabarakallah. Sebab itulah, bila kita menuntut ilmu, ibu ayah sekalian, kita cek balik, kita beramal tak dengan ilmu yang kita duk mengaji ni. Tu pula dah. Lepas tu tak mengaji, ni mengaji. Bila mengaji, bila belajar, cek balik kita beramal tak dengan ilmu yang kita belajar. Kalau dah beramal, alhamdulillah, doa kepada Allah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Minta, ya Allah, rezekikanlah kepada kami istiqamah. Sebab orang yang menuntut ilmu, kata ulama, kemudian dia tak beramal dengan ilmunya, maka dia diibaratkan seperti pokok yang rimbun tetapi tidak berbuah. Maknanya, orang yang ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmunya, maka dia telah mensia-siakan ilmu yang dia ada, yang menyebabkan tidak mendatangkan manfaat kepada dia. Sebab amal ni bila kita buat, dapat pahala. Ilmu dia akan membimbing amal kita. Apalah gunanya ilmu kalau ada tapi tak mau beramal. Subhanallah, tabarakallah. Dia tahu tentang kelebihan baca Yasin. Tapi dia tak baca Yasin. Dia masuk duduk lah. Tapi dia buka, dia on telefon. Tapi dia pergi basuh pinggan. Dia pergi sapu sampah. Kawan dia tahu, masuk gok tu. Tapi tak baca Yasin pun. Pergi duk basuh pinggan, pergi duk basuh kain. Lepas tu duk, duk sembang, duk gosip. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi ada, tengok, ada ni, ada. Kan? Tapi tak baca Yasin pun.
Wagi tak? Wagi. Subhanallah, tabarakallah. Dan kata ulama dalam kitab Hidayatul Salikin, kita kalau kita nak tahu satu ilmu tu bermanfaat untuk diri kita, ilmu yang kita dapat tu memberi manfaat untuk diri kita, lagu mana? Kita, bila kita semakin mengaji, semakin kita dapat banyak ilmu, semakin takut kita kepada Allah. Tu ilmu yang bermanfaat. Selagi bila kita duduk mengaji, kita dapat ilmu, tiba-tiba ilmu tu menjadikan kita semakin lama, semakin takut kepada Allah. Semakin banyak ilmu kita, semakin takut kita dengan Allah. Bukan semakin banyak ilmu, semakin banyak duk hukum orang ni kafir, hukum orang ni tak baik, orang ni jahat. Bukan dia. Dia kira nak berdebat dengan orang. Dia nak kira dia tu betul. Ni aku mengaji ni. Kan? Orang dapat ilmu buat apa? Orang perbaik diri dulu. Diri kita dulu ni. Perbaik diri kita, lepas tu perbaik ahli keluarga kita. Kan? Hak tu yang penting. Hak tu yang penting. Lepas tu barulah kita tegur. Nak tegur orang pun bukan boleh tegur macam tu je. Dia kena ada hikmah. Tegurlah dengan hikmah. Sebab manusia ni memang payah untuk menerima teguran. Tetapi kita tegurlah dengan akhlak yang baik, insya-Allah. Hadirin hadirat, ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebelum ni kita baca apakah amalan yang boleh menyelamatkan kita daripada siksa kubur. Di antaranya ialah dengan membaca doa. Doa ni baca waktu bila? Selepas kita baca tahiyat akhir. Innaka hamidum majid. Barulah kita doa. Doa dia kalau hak pendek, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Minta lagu tu. Dalam hati sebut, Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Minta kepada Allah. Dan hari ini hadis yang ke-15. Juga amalan untuk selamatkan diri daripada siksa kubur. Hari itu pun amalan untuk selamat siksa kubur juga. Hari ini juga amalan untuk selamat daripada siksa kubur. Rupanya Nabi SAW punya sayang kat kita. Nabi tinggal kepada kita banyak petua-petua kepada kita. Petua macam mana Ustaz? Petua nak selamat waktu menghadapi sakaratul maut. Petua untuk selamat daripada siksa kubur. Petua nak selamat waktu berjalan di atas titian sirat. Petua untuk nak sejahtera, rasa selamat waktu berada di mahsyar. Allahu Akbar. Petua nak masuk dalam syurga. Petua nak minum air telaga Kausar baginda Nabi SAW. Apa dia petua nak minum air telaga Kausar Nabi? Apa dia petua dia? Iaitulah bila masuk bulan Ramadan, beri orang berbuka puasa dengan minuman. Waktu buka puasa. Jangan bagi waktu tak buka puasa. Waktu berbuka puasa. Bagi orang minum air untuk berbuka puasa. Maka Nabi bagi jaminan, dia akan mendapat minum air daripada kolamku, kata Rasulullah. Iaitulah telaga Kausar baginda Nabi SAW. Bulan Ramadan nanti, himpun, taruh duit siap-siap dah. Hak ni bulan Ramadan, tahun ni aku nak sedekah minuman. Buat macam tu. Kepada orang untuk berbuka puasa. Bila dia dengar saja ada tempat nak buat majlis buka puasa, dia orang pertama angkat tangan. Sebab apa? Dia beli ton drum, dua biji ton drum siap-siap dah. Basuh elok-elok kan. Sebab apa? Sebab dia nak bagi minum orang untuk berbuka puasa. Subhanallah. Bila ni? Dalam bulan Ramadan. Bagi buka puasa minum air dalam bulan lain dia tak kira. Yang dia kira, yang Nabi sebut, ialah dalam bulan Ramadan. Subhanallah, kalau tengok balik ibu ayah sekalian. Awaklah hari tu ni aku tak buat macam tu. Kan? Sedangkan Nabi bagi jaminan. Subhanallah, tabarakallah. Kita boleh buka dalam kitab Mastika Hadis. InsyaAllah akan jumpa hadis tersebut. Kita tengok hadis yang ke-15. Amalan untuk selamat daripada siksaan kubur. Apa dia amalan dia? Iaitulah dengan membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Subhanallah. Hari ini kita akan tengok
Apakah kelebihan-kelebihan surah Al-Mulk, insya-Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-Qur'ani suratun 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lah wa hiya tabarakalladzi biyadihi al-mulk rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadithun hasan. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terdapat satu surah dalam Al-Quran 30 ayat, iaitulah surah Al-Mulk. Surah itu dapat memberi syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampunkan, iaitulah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah Al-Mulk ni selain daripada dikenali sebagai surah Al-Mulk, dia juga dikenali sebagai surah Tabaraka. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ataupun orang selalu kata surah Tabaraka. Kan? Subhanallah, tabarakallah. Kita tengok keterangan hadis. Surah Al-Mulk dinamakan juga oleh Nabi SAW dengan nama surah Al-Munji'ah. Al-Munji'ah ni apa dia? Maksud dia Al-Munji'ah. Maksud dia penyelamat. Dan surah Al-Mani'ah, iaitulah penghalang. Penyelamat daripada apa? Daripada fitnah kubur. Penghalang pula Al-Mani'ah. Al-Mani'ah iaitulah menghalang daripada soal mungkar dan nakir dan juga azab kubur. Kerana orang yang istiqamah membaca surah ini pada setiap malam, maka ia akan memberi keselamatan kepada pembacanya dan menghalang azab kubur daripada menyentuh dirinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apapun sahabat pecinta Al-Quran, ni Nabi dah bagi dah petua kat kita nak selamat daripada fitnah kubur. Kena baca tiap-tiap malam. Bukan setahun hanya sekali. Kan? Kita bila masuk bulan Ramadan kalau itu setahun hanya sekali. Sebelum tu Quran pun tak pegang. Sebelum tu Quran pun tak tahu duk tang mana. Dia kata tahun lepas duk ingat aku lah, aku tak atas mari. Ni duk tang mana pun tak tahu. Duk tang mana pun tak tahu lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni kita. Sebab itu istiqamah. Doa kepada Allah. Allahumma razuqnal istiqamah. Ya Allah, rezekikan kami istiqamah untuk membaca surah Al-Mulk. Baca tiap-tiap malam. Sibuk tengah mana pun, jangan tinggal surah Al-Mulk. Kecuali kalau ada keuzuran nak buat macam mana, tak dibaca kan. Tak dibaca lah. Tapi kalau tak ada keuzuran apa, sambil duduk di supermarket ke, sambil duduk jalan cari barang di supermarket, kan, sambil duduk tolak troli tu, buka surah Al-Mulk, kan, dalam telefon kan ada surah, kita boleh download aplikasi Al-Quran, kan. Dalam tu download siap-siap surah Al-Mulk. Bila masuk duduk tolak troli tu, buka Quran, sambil duduk tolak troli tu baca. Itulah saya waktu saya tak ada kuliah, bila pergi supermarket, waktu malam saya akan tolak troli, sambil tu buka surah Al-Mulk, saya akan baca. Subhanallah. Sebab pahala dia subhanallah. Kita ni bila baca Al-Quran dalam keadaan berduduk, tak sama pahala orang yang baca Al-Quran dalam keadaan berdiri. Orang yang baca Al-Quran dalam keadaan berdiri, pahalanya tak sama dengan orang yang baca Al-Quran yang sedang berjalan. Subhanallah. Pahala dia tak sama. Subhanallah, tabarakallah. Orang yang sakit baca Quran, pahala dia tak sama dengan orang yang sihat baca Al-Quran. Sebab Nabi pernah sebut, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Iaitulah sihat sebelum sakit. Sebab bila sakit ni, ibu ayah sekalian, walaupun Al-Quran ada dalam dada, tapi tak boleh baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu kita rebut peluang. Waktu duduk sihat ni, baca Al-Quran bagi banyak. Samalah kata Nabi, sabda Nabi SAW,
Orang yang waktu dia sihat, waktu dia duduk sihat ni, dia selalu hadir ke masjid solat berjamaah. Dia selalu hadirkan diri dalam majlis-majlis ilmu. Tiba-tiba dia jatuh sakit. Dia tak boleh hadir solat berjamaah. Dia tak boleh hadir untuk majlis ilmu. Pahala dia dapat tak? Pahala dia dapat. Sebab apa? Sebab waktu sihat, dia mai solat berjamaah. Waktu dia sihat, dia menghadiri majlis-majlis ilmu. Tapi bila dia jatuh sakit, dia tak boleh datang. Pahala dia dapat tak? Pahala dia dapat. Allahu Akbar. Berbanding dengan orang yang duduk sihat dulu, dia tak mai mengaji, dia tak mai. Dia tak hadir untuk solat berjamaah, dia tak hadir majlis ilmu. Tiba-tiba jatuh sakit, baru teringin nak mai. Baru teringin. Seronoklah hampa, boleh duk pi mengaji. Boleh duk pi mengaji agama, duk belajar agama. Aku tak boleh pi dah, nak jalan pun tak boleh dah. Waktu tu dapat pahala tak? Tak dapat pahala. Sebab tu beruntung kita. Waktu duk sihat baca Quran. Baca Quran sungguh-sungguh. Bila kita sakit, tak boleh nak baca, pahala kita dapat. Subhanallah. Subhanallah, tabarakallah. Kita ni, ibu ayah sekalian, akan mai timbul dalam diri kita ni, teringin sangat nak baca Quran waktu bila? Waktu bila agak-agak? Waktu mata dah mula rabun. Kan? Waktu mata mula rabun, kena katarak apa semua ni, waktu tu lah baru duk teringat, teringinlah nak baca Quran. Kan? Waktu duk sihat, Quran pun tak mau baca. Duk baca apa? Resepi. Duk baca buku resepi, baca buku majalah. Majalah pula, majalah apa? Majalah mangga. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Waktu duk sihat, mata duk elok tu, Quran tak mau baca. Tapi bila mata dah mula tak nampak, waktu tu duk teringat, teringinlah nak baca Quran. Tapi mata tak nampak dah. Kan? Waktu mata duk sihat, duk mendengung depan TV, duk tengok apa? Macam-macam. The Masked Singer Malaysia. Kan? Lagi apa dia? Gegar Vaganza. Kan? Macam-macam. Sepah tu reunion. Duk tunggu tengok tu. Pasal apa? Hak tu seronok. Tapi bila mai, mata dah tak nampak dan sebagainya, waktu itulah baru teringat nak baca Quran. Hadirin hadirat, ibu ayah rahmati Allah sekalian. Dalam satu riwayat, kita tengok muka surat yang seterusnya, muka surat 44. Dalam satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi SAW pernah memacak khemah di atas tanah perkuburan. Kerana dia tidak tahu bahawa itu kawasan perkuburan. Tiba-tiba dia terdengar bunyi bacaan surah Al-Mulk hingga khatam dari dalam kubur. Selepas menceritakan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW, baginda bersabda, Hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min azabil qabr. Rawahu Tirmidzi. Wa qala hadithun hasan gharib. Maksudnya, itulah surah Al-Mani'ah dan Al-Munji'ah. Ia menyelamatkan daripada azab kubur. Subhanallah, tabarakallah. Bagi orang yang baca surah Al-Mulk ni, subhanallah, akan jadi hiburan kepada dia dalam kubur. Sebab apa? Sebab surah Al-Mulk akan mai duk teman dia. Bukan teman saja, dia mai ni menghiburkan kita. Dia hiburkan dengan bacaan surah Al-Mulk. Subhanallah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu saya pesan, bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Baca tiap-tiap malam. Kalau kita tak baca, esok kita menyesal. Dan bila kita baca surah Al-Mulk, rupanya hak ni surah Al-Mulk no. Awak, pasal apa? Duk ingat ke Qul Huwallahu Ahad? Rupanya surah Al-Mulk pun tak kenal. Subhanallah, tabarakallah. Ni surah Al-Mulk. Ada berapa ayat? Ada 30 ayat. Kita tengok sikit pengenalan berkaitan dengan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk adalah surah ke-67 yang terdiri daripada 30 ayat Makkiyah di dalam Al-Quran. Daripada 114 surah, surah Al-Mulk adalah surah yang ke-67
yang terdiri daripada 30 ayat, ayat Makkiyah. Bila sebut Makkiyah, ayat ni diturunkan di mana? Di Mekah. Ia takkan mengambil masa yang lama untuk membacanya. Hanya beberapa minit sahaja. Surah Al-Mulk ni kita baca tak lama, sat ya. Dalam 10 minit, 14 minit macam tu ya. Kecuali kalau taranum. Kalau taranum, pi kat sejam. Bismillahirrahmanirrahim. Hak tu kalau baca lagu tu, boleh pi kat 2 jam. Kalau baca laju, subhanallah, tak ada masalah. 10 minit, 14 minit, insya-Allah boleh selesai. Dan kita tengok lagi, apa maksud Al-Mulk? Al-Mulk ni maksud dia kekuasaan ataupun kerajaan. Al-Mulk ni maksud dia kekuasaan ataupun kerajaan. Allah Subhanahu Wa Taala mengawal seluruh makhluknya dan tiada sesiapa yang boleh menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Surah Al-Mulk ni menceritakan bagaimana Allah Ta'ala mengawal seluruh makhluk dan tiada siapa pun yang boleh menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Tabaraka, Al-Mani'ah, Al-Munjiyah dan Al-Waqi'ah adalah nama bagi surah Al-Mulk. Al-Waqiyah bukan Al-Waqi'ah, Al-Waqiyah. Sekali lagi saya sebut, nama surah Al-Mulk ni selain daripada Al-Mulk, nama dia selalu orang sebut Tabaraka. Kemudian Al-Mani'ah dan Al-Munjiyah dan juga Al-Waqiyah. Waqiyah. W-A-W-Q-I-Q-Y-A-H-Yah. Waqiyah. Surah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di mana? Di Mekah. Terdapat banyak hikmah, fadilat dan faedah mengamalkan bacaan surah Al-Mulk. Ada 10 kelebihan membaca surah Al-Mulk. Kita tulis tengok. 10 kelebihan bagi orang yang istiqamah membaca surah Al-Mulk. Yang pertama, iaitulah diampunkan dosa. Manusia tidak dapat lari daripada noda dan dosa di dunia. Kelebihan surah Al-Mulk bukan saja mendapat ganjaran pahala, malah diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, tak mau lagi ke ibu ayah sekalian. Bila kita baca surah Al-Mulk, Allah Ta'ala ampun dosa-dosa kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa sabda Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang kandungannya akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga ia mendapat keampunan dosanya itu. Dosanya itu. Iaitulah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Yang kedua, kelebihan membaca surah Al-Mulk. Apa dia yang kedua ni? Iaitulah menahan dan menyelamatkan seseorang daripada seksa kubur. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menganjurkan supaya membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Sebab Nabi SAW ada 2 surah yang mana Nabi tidak akan tidur sebelum Nabi baca 2 surah ni. Surah yang pertama Nabi baca ialah surah Sajdah. Yang kedua surah Al-Mulk. Lepas Nabi baca 2 surah ni baru Nabi tidur. Kalau tidak, Nabi takkan tidur. Selagi mana Nabi tak baca 2 surah ni sebelum Nabi tidur. Dengan berbuat demikian, anda akan dilindungi daripada siksa kubur. Subhanallah, tabarakallah. Allah Ta'ala lindung kita daripada siksa kubur. Baca dia, kena baca tiap-tiap malam. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW menceritakan dia telah mendirikan khibah di atas kubur yang beliau tidak ketahui. Beliau terdengar suara orang membaca surah Al-Mulk dari kubur sehingga khatam. Lalu beliau menemui baginda dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya dirikan khemah di atas kubur yang tidak saya ketahui. Saya mendengar seseorang sedang membaca surah Al-Mulk sehingga khatam." Maka Nabi SAW bersabda, itulah yang menahan Al-Mani' dan yang menyelamatkan Al-Munjiyah dari siksa kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Subhanallah, tabarakallah. An-Nasa'i juga meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud
bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa membaca surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah mencegahnya daripada azab kubur. Hadirin hadirat ibu ayah hormati Allah sekalian, kita ni bagi orang yang meninggal dunia, pada saat jenazahnya diletakkan di tepi liang lahat, waktu tu kata ulama, Allah Ta'ala dah buka dah hijab kepada dia untuk mendengar suara-suara binatang, serangga yang akan mengganggunya di alam barzah waktu berada dalam kubur nanti. Waktu tu dia mula dengar dah suara-suara kalau jengking orang kata apa, skorpion. Duk dengar dah suara-suara skorpion. Duk dengar dah suara-suara lipan. Duk dengar dah suara-suara semut yang duk berjalan di belakang dia, duk dengar dah. Suara-suara ular yang akan menggigitnya sebentar lagi, yang akan mematuknya sebentar lagi. Dia duk dengar dah. Allahu Akbar. Subhanallah, tabarakallah. Tetapi bagi orang yang membaca surah Al-Mulk, akan menyelamatkan dia daripada semua itu. Yang ketiga, kelebihan membaca surah Al-Mulk setiap malam akan dimasukkan ke dalam syurga. Surah Al-Mulk memberi syafaat bagi orang-orang yang beriman. Dengan kata lain, memberi syafaat kepada orang yang membacanya, kepada sesiapa yang dibacakannya. Anas Ibn Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, satu surah di dalam Al-Quran menghadiahkan kepada pembacanya sehingga memasukkannya ke dalam syurga, iaitulah Tabarakalladzi. Hadis riwayat At-Tibrani. Kemudian yang keempat, apakah kelebihan membaca surah Al-Mulk setiap malam? Kelebihan yang keempat, iaitulah dapat menemui malam Lailatul Qadar. Sebenarnya kata ulama, surah Al-Mulk boleh dibaca tanpa mengira waktu. Ramai membaca Al-Mulk beserta gabungan surah-surah lain seperti surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah di malam waktu, kerana mempunyai masa lapang dan malam merupakan waktu untuk berehat. Terdapat hadis sahih yang mengatakan, seseorang seolah menemui malam Lailatul Qadar jika membaca surah Al-Mulk dan As-Sajdah pada waktu malam. Subhanallah. Nah, orang yang baca surah Al-Mulk dan surah Sajdah pada setiap malam, dia seolah-olah menemui malam Lailatul Qadar. Subhanallah, tabarakallah. Kalau kita tak mengaji, kita tak tahu. Kita tak tahu, ibu ayah sekalian, kelebihan surah Al-Mulk. Siapa yang baca, Nabi kata siapa yang baca surah Al-Mulk dengan surah As-Sajdah setiap malam, maka dia seolah-olah telah menemui malam Lailatul Qadar. Daripada Anas radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, sesiapa yang membaca surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah pada waktu malam, maka keadaannya seperti ia menemui malam Lailatul Qadar. Subhanallah, hebat. Kita dah baca dah surah Al-Mulk, kita tambah lagi malam ni satu surah lagi, iaitulah surah As-Sajdah. Subhanallah, tabarakallah. Baca tiap-tiap malam. Tengok-tengok esok di hari akhirat, dapat tiap-tiap malam Lailatul Qadar ni. Dan walaupun bukan bulan Ramadan pun dapat pahala seolah-olah malam Lailatul Qadar. Aku buat apa ni? Tengok subhanallah. Dan sahabat pecinta Al-Quran, dia buat apa? Tiap-tiap malam baca surah Al-Mulk dengan surah As-Sajdah. Yang kelima, kelebihan membaca surah Al-Mulk, iaitulah mempertahankan pembacanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Membaca surah Al-Mulk disamakan dengan seorang sahabat. 30 ayat dalam surah Al-Mulk akan menjalinkan hubungan dengan kita seperti hubungan akrab, rakan qarib, yang menjamin syafaat dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi pihak anda. Maknanya orang yang baca Al-Quran, yang membaca surah Al-Mulk ni, seolah-olah kita ni bersahabat dengan seseorang. Subhanallah. Sebab bila kita baca 30 ayat surah Al-Mulk ni, seolah-olah kita sedang menjalinkan hubungan yang rapat dan akrab, yang akan menjamin memberi syafaat kepada kita dan akan tolong kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pihak kita. Subhanallah, sampai teratur sekali. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ada surah Al-Quran
yang mengandungi 30 ayat yang akan memberi syafaat bagi pembacanya sehingga dia diampun dan dimasukkan ke dalam syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada hari kebangkitan, surah Al-Mulk akan mempertahankan tuannya di hadapan Allah yang maha pengampun lagi maha mengasihani untuk membela dan mendapatkan pengampunan untuk pembacanya. Allahu Akbar, subhanallah. Satu-satu kita jumpa kelebihan surah Al-Mulk. Sebelum ni kita buat tak tahu lah. Orang duk pulun baca tiap-tiap malam, kita tak rasa apa pun. Kita tak rasa apa pun. Tidur, tak baca surah Al-Mulk, tak rasa apa pun. Kali ni kita tahulah. Sebab tu tak kenal maka tak cinta. Sebab tu kata ulama, bila kita nak buat satu amal ibadat, seelok-eloknya kita tahu apakah kelebihan setiap amalan yang kita buat tu. Kita tahu apa dia kelebihan. Tahajud. Pasal apa aku kena buat tahajud tiap-tiap malam lah? Kan? Kalau dia tak tahu kenapa dia kena solat tahajud tiap-tiap malam, dia tak buat. Sebab dengan solat tahajud itulah kata ulama, esok di hari akhirat kita akan mendapat buku catatan amalan dengan tangan sebelah kanan. Orang yang solat tahajud tiap-tiap malam, dia akan dapat buku catatan amalan dengan tangan sebelah kanan. Apa kelebihan dia Ustaz? Dapat belah kanan dengan belah kiri. Dapat belah kanan, dia tahu dah urusan dia di mahsyar akan jadi mudah. Tapi kalau dapat surat amalan tangan belah kiri, Allahu Akbar, na'udzubillahi min zalik. Dapat tu pun dah tak seronok dah. Sebab dia tahu dah perjalanan dia di mahsyar akan menjadi susah pada waktu itu. Yang keenam, kelebihan membaca surah Al-Mulk dikeluarkan daripada neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada surah di dalam kitab Allah itu hanya 30 ayat yang memberi syafaat kepada seseorang pada hari pengadilan, sehingga dia dikeluarkan daripada api dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rahmat daripada sebuah surah. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Allahu Akbar. Dan surah Al-Mulk ni menyelamatkan kita daripada api neraka. Duduk dalam api neraka, boleh buat keluar lagi. Surah Al-Mulk akan berdoa kepada Allah untuk dikeluarkan kita daripada api neraka. Surah Al-Mulk juga melindungi pembacanya dari masalah dan keperitan dunia. Seseorang yang membacanya setiap hari dijauhkan daripada segala rasa gelisah, kesusahan dan penyakit. Ia membawa kebahagiaan, kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan pengamalnya. Ibu ayah sekalian, tu dia hari ini kita tengok kelebihan surah Al-Mulk. Allahu Akbar. Subhanallah, tabarakallah. Hebatnya kelebihan membaca surah Al-Mulk. Dapat menjauhkan kita daripada rasa-rasa gelisah, kesusahan dan penyakit. Dan boleh bawa pula kepada kita kebahagiaan, kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketujuh, kelebihan membaca surah Al-Mulk, iaitulah peneman kepada kita di dalam kubur. Membaca surah Al-Mulk bukan saja memberi perlindungan dalam kehidupan di dunia dan akhirat, tetapi juga melindungi anda di dalam kubur. Si mati akan berseorangan dalam kubur tanpa teman. Kubur adalah sebuah tempat yang sangat gelap dan dipenuhi dengan binatang berbisa. Surah Al-Mulk akan membuatkan kubur bercahaya dan terang benderang serta menemani pengamalnya hinggalah kepada hari kiamat. Malaikat tidak dapat menyeksa si mati yang mengamalkan surah Al-Mulk kerana surah ini tidak membenarkan dan akan menghalang mereka daripada membuat demikian. Allahu Akbar. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melaporkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat akan datang kepada orang di kuburnya setelah kematiannya. Mereka datang ke kaki dan kakinya akan berkata, kamu tidak mempunyai kuasa atasku sebagaimana dia membaca surah Al-Mulk. Kemudian mereka mendatangi dada atau perutnya dan ia berkata, kamu tidak berkuasa atasku kerana dia membaca surah Al-Mulk. Kemudian mereka akan datang ke kepalanya dan ia mengatakan hal yang sama. Surah Al-Mulk menjadi pelindung daripada azab kubur. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah, tabarakallah. Kita tahu dah
kubur ni bukan dia luas mana pun. Satu lubang yang sempit yang akan menghimpit kita. Bumi akan himpit sehingga selisih tulang rusuk. Jadi tak ada siapa pun yang akan menjadi penyelamat kepada kita kecuali Nabi SAW bersabda, ialah surah Al-Mulk. Akan menyelamatkan kita daripada fitnah kubur. Akan menyelamatkan kita daripada malaikat mungkar dan nakir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah, tabarakallah. Yang ke-8, kelebihan membaca surah Al-Mulk, iaitulah dilindungi oleh malaikat ketika tidur. Waktu kita tidur, malaikat jaga kita. Jika membaca surah Al-Mulk sebelum tidur, satu malaikat datang untuk melindungi pembaca tersebut kerana seseorang itu tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku telah menemukan di dalam Al-Quran sebuah surah 30 ayat. Barang siapa membacanya sebelum tidur, 30 perbuatan baik ditulis untuknya, 30 kesalahan dihilangkan sehingga 30 darjah. Allah Subhanahu Wa Taala menghantar malaikat untuk melebarkan sayapnya ke atasnya dan melindungi dia dari segala-galanya sehinggalah dia bangun. Allahu Akbar. Subhanallah, tabarakallah. Hebatnya surah Al-Mulk ni. Yang ke-9. Yang ke-9, kelebihan membaca surah Al-Mulk dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Membaca surah Al-Mulk setiap hari, surah Al-Mulk memberi kabar gembira kepada mereka yang percaya kepada Allah dan memperingatkan kepada mereka yang ingkar dengan azab yang dahsyat. Cuba kita baca dan fahami surah Al-Mulk ni elok-elok. Kita akan tahu bila kita baca, kita dengar kita dan baca tafsir surah Al-Mulk, dengan ni akan menambahkan iman dan memperkukuhkan ketakwaan kita kepada Allah. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu melaporkan bahawa Nabi SAW bersabda, aku berharap agar surah Al-Mulk berada di hati setiap orang yang beriman. Nabi kalau boleh dia nak sangat kita ni menghafal surah Al-Mulk, biar ada duduk dalam dada kita. Surah Al-Mulk dimulakan dengan pujian kepada Allah dan segala isinya milik Allah, termasuklah ruang serta alam semesta yang luas. Surah ini mendedahkan tentang kerajaan Allah, termasuklah 7 lapisan langit dan 7 lapisan langit dan bumi, yang paling rendah dihiasi dengan bara api yang bertindak mengusir syaitan serta jin yang cuba mencuri berita daripada langit. Dan akhir sekali, kelebihan membaca surah Al-Mulk, iaitulah si pembacanya dapat menjawab persoalan yang dikemukakan. Surah Al-Mulk mengemukakan banyak pertanyaan retorik dan berterus terang kepada orang-orang kafir dan umat Islam secara umum. Termasuklah dialog mengenai pertanyaan memberontak yang ditanyakan oleh orang-orang kafir mengenai apa yang betul dan apa yang salah, beserta hukuman di atas kebaikan dan kejahatan yang dilakukan. Contohnya, niat di dalam hati seseorang dan hari kebangkitan. Orang-orang kafir percaya bahawa tiada hari kebangkitan kerana mustahil orang yang mati boleh hidup semula. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran yang bermaksud, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Surah Al-Mulk ayat yang ke-14. Surah Al-Mulk ayat 14 ni yang mana? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Siapa yang baca surah Al-Mulk ayat 14 ni, yang amalkan ayat ni jadi wirid dalam hidup dia. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Siapa yang rajin baca ayat ni, dia baca ayat tu ya. Apa dia kelebihan dia, Ustaz? Allah Ta'ala akan beri kepada dia, dia boleh rasa, dia boleh tahu bilakah dia akan meninggal dunia. Dia boleh tahu bila dia nak mati. Dan akhir sekali kesimpulannya, kerajaan manusia yang hebat mampu menguasai sebuah negara sehingga terbentuknya tamadun dunia. Walau bagaimanapun, jangan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah penguasa kepada segala pemerintah yang menguasai setiap ceruk kawasan dari timur ke barat, selatan ke utara. Dengan memahami maksud surah Al-Mulk secara mendalam dan membacanya setiap malam sebelum tidur,
banyak manfaat yang diperolehi dan kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap petikan daripada Al-Quran dianjurkan untuk dibaca pada waktu tertentu yang bukan sahaja sebagai makanan rohani tetapi juga supaya kita dapat meneruti perintah sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jazakallahu khairan katsira diucapkan kepada semua hadirin hadirat yang dapat tunggu daripada awal sampai habis kuliah saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi yang mulia ini dapat memberi manfaat untuk diri saya dan kita semua insya-Allah, dan mudah-mudahan dengan kita mengamalkan surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah pada setiap malam, kita mendapat pahala seolah-olah pahala malam Lailatul Qadar, dan malaikat melindungi kita, dan di hari akhirat surah Al-Mulk akan menjadi peneman kepada kita, akan menjadi peguam bela kepada kita, akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan dimasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita jadikan ilmu yang kita dapat hari ini sebagai amalan dalam kehidupan kita, dan kita doa pada Allah supaya Allah Ta'ala rezekikan istiqamah dalam kehidupan kita insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Warzuqna fahman nabiyyin. Bijayil khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqina fid din. Wa allimna ta'wil. Wahdina ala siratikal mustaqim. Allahumma nawi قلوبنا بنور هدايتك كما نوت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina. Warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Atas kemudian bersama kita pada hari ini. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Amir. Assalamualaikum. Dia ada. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman para jemaah, boleh kekal di dalam link ya. Selepas ini kita masih ada lagi kuliah berkitab bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Haris bin Dahlan. Assalamualaikum Ustaz. Belum masuk. Ustaz belum masuk tak kira Ania. Okey, tak apa, nanti saya kontak Ustaz. Dia Ustaz 8.35 kan? Betul-betul. Lagi 3 minit lah. So kalau kata yang jemaah nak pergi toilet sekejap ke, nak perbaiki wuduk dulu ke, silakanlah. Ke yang nak ambil kesempatan sekejap nak duha dulu ke, boleh juga. Boleh.
Tuhan dulu. Baik, para jemaah, saya serahkan majlis berikutnya kepada rakan moderator yang bertugas, Puan Wan Siti Hajar. Silakan, Kak Wan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ania. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Tunggu sebentar ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Wan. Assalamualaikum Tak Wan. masuk lagi. Khabar Wan. Khabar baik Kak. Akak sihat? Lama tak jumpa Kak. Lama tak ke udara dengan akak bersama-sama dengan kelas ngaji kita. Berhenti sekejap. Itulah. Cuti sebentar kan. Rindu juga ni Kak. Rindu juga yang grup kita tu. Assalamualaikum Puan Wan. Assalamualaikum Zahra. Kejap ya, Ustaz tak masuk lagi. Nanti saya mesej Ustaz sekejap . Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Clear tak suara? Okey, dengar suara Ustaz? Jelas? Okey, kalau kata Ustaz dah get ready Ustaz, saya serahkan majlis kepada Ustaz untuk teruskanlah Ustaz. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita rafakkan penuh kesyukuran kepada Allah Ta'ala dengan limpah sempurna bagi kita bersama pada pagi ini. Okay, untuk kita menyambung kuliah berkitab kita yang berkaitan dengan kitab Fathul Rabbani dari karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Hari ini kita akan mulakan muka surat 41 penggan yang ketiga selepas hadis. Apa ada beli? Boleh ni rasanya boleh ni kot download di PDF dia, rasanya ada PDF dia. Korang boleh search dalam internet, cari kitab Menjadi Kekasih Allah. Rasanya boleh dapat dalam internet. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hamba, persahabatanmu dengan keburukan akan menjadikan kamu orang yang berprasangka buruk terhadap kebaikan. Perjalanan kamu di bawah naungan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya kamu akan berbahagia. Wahai kaumku, mulalah engkau kepada Allah, malulah
Malulah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Janganlah kamu melalaikan masa-masamu. Janganlah kamu menyia-nyiakannya, mensia-siakannya. Janganlah kamu mensia-siakannya. Jangan kamu menyibukkan dirimu dengan mengumpul sesuatu yang tidak dapat engkau makan, mengangan-angankan sesuatu yang tidak dapat engkau yang terdapat engkau capai, membangunkan sesuatu yang tidak mungkin engkau diami, dan semuanya itu akan menghalangimu daripada maqam Tuhanmu. Ingatlah kepada Allah selalu terhunjam dalam hati orang-orang yang arif, sehingga ingatlah kepada Allah selalu terhunjam dalam hati orang-orang yang arif sehingga mereka lupa akan segala sesuatu yang pernah diingatinya sebelum itu. Apa yang kita faham daripada nukilan Syekh Abdul Qadir Jalani ini ialah kita tahu kan bahawa kita mesti beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Dia termasuk dalam rukun iman, beriman kepada qada dan qadar. Okey, daripada qada dan qadar itu tuan-puan, apa yang tuan-puan faham mengenainya? Dan yang kita tahu adalah ketentuan ketentuan Allah, takdir Tuhan ditentukan kepada kita. Tetapi ada ulama yang mengatakan bahawa apa yang ditentukan Tuhan itu kita boleh berdoa supaya boleh diubah. Ada tak tuan-puan dengar? Dengan doa itu boleh mengubah qada kita. Tetapi tidak boleh mengubah qadar lah. Itu yang kita faham. Qada ada dua perkataan. Qada dan qadar. Qada ini adalah ketentuan Tuhan yang belum berlaku. Qadar adalah ketentuan Tuhan yang telah berlaku. Yang tak boleh kita doa adalah qadar lah. Apa yang berlaku tu kita terima je lah. Takdir, itu kata takdir kan. Contohnya apa? Kita berdoa kepada Tuhan, ya Allah, kau jadikanlah aku ini, kalau kita perempuan kan, kalau kita seorang perempuan, ya Allah, kau jadikanlah aku ini seorang laki-laki, ya Allah, kerana susah betul jadi perempuan ni. Itu tak boleh takdirkan menjadi perempuan. Kalau yang laki-laki, begitu juga ya Allah, kau jadikanlah aku seorang perempuan, ya Allah, aku tak mahu jadi laki-laki, ya Allah, banyak besar sungguh tanggungjawabnya. Tak boleh. Itu dah ditakdirkan. Itu daripada qadar. Yang boleh kita doakan qada lah. Qada maksudnya benda yang belum berlaku tentang, kita tahu tak kita ni sama ada mati dalam iman ataupun mati dalam tidak beriman. Mati dalam iman ataupun tidak mati dalam keadaan tidak beriman. Kita tahu tak? Itu kita tak tahu kan. Kita tak tahu kita ni mati Muslim ke mati kafir. Di situ kita banyak doa lah. Banyak doa, banyak amal. Ya Allah, matikanlah aku, ya Allah, dalam keadaan aku beriman kepadamu, ya Allah. Janganlah engkau biarkan aku lalai, ya Allah. Takut, ya Allah. Jika aku mati dalam keadaan kafir, ya Allah, aku akan dimasukkan ke dalam api neraka-Mu, ya Allah. Dalam qada Allah Ta'ala tu dah tentukan kita ini mati kafir. Tapi kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Ta'ala. Memang tiap-tiap hari kita minta ampun. Lama-lama Allah Ta'ala perkenankan doa kita itu, alhamdulillah lah, kita akan mati muda, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa lagi kita dalam keadaan kita sekarang ni miskin kan, kita doa kepada Allah Ta'ala tak menjadi kaya untuk bantu orang Muslim, bantu orang susah, bantu Palestin. Kita tahu dan kau ditakdirkan miskin sama-sama, berapa kau doa? Itu dia punya clue dia tu lah. Itu tak boleh lah. Maksudnya benda yang belum berlaku, yang kita tak tahu, kita mohon kebaikan daripada Allah Ta'ala, itu dibolehkan, dibenarkan, malahan digalakkan. Malahan digalakkan kita supaya berdoa untuk kebaikan diri kita sendiri. Itu yang kata Syekh Abdul Qadir Jalani, ya, apa nama tu,
Janganlah kamu menyibukkan dirimu dengan mengumpul sesuatu yang tidak dapat engkau makan, berangan-angan akan sesuatu yang tidak dapat engkau capai, membangunkan sesuatu yang tidak mungkin engkau diami. Itu apa nama tu, sia-sia lah, benda yang sia-sia, benda yang sia-sia sahaja. Maksudnya kita buat perkara yang tidak memberi manfaat kepada diri kita. Kita mengumpul sesuatu, kumpul kan. Yelah, nak jadi orang kaya kan. Nak jadi orang kaya, kenalah kumpul. Ketak tu, apabila tak boleh kaya, kita kumpul dah banyak dah. Duit kita dah beratus ribu dah. Sampai masanya parti kita, kan rugi. Rugi kita kumpul untuk orang. Kita kumpul untuk orang, bukan kumpul untuk kita. Padahal kita boleh pergi Mekah dengan duit tu. Kita boleh pergi melancong melihat kebesaran Tuhan, negara-negara yang hebat-hebat, yang banyak, yang cantik sebagainya. Kita boleh meluangkan masa dengan kawan-kawan. Kalau kita ada duit, kita boleh belanja mereka sebagainya. Itu yang dikendaki. Tapi kalau kita kumpul, tapi sehingga kita mati, tak memberi manfaat pun kepada duit yang kita kumpul itu, tak dapatlah kau makan, kata Syekh Abdul Qadir Jilani kan. Rugilah. Sia-sia, kerja sia-sia. Macam tuan-puan sekarang tuan-puan sekarang ni, ada di kalangan mereka adalah orang-orang yang dah berpencen kan. Ada di kalangan kita ni orang-orang yang dah berpencen. Bila kita berpencen, kita kan dapat duit sikit kan, kerana penghargaan kerajaan dalam kerja kita, ataupun kita dah kumpul dalam KWSP kalau kita kerja tanpa pencen kan. Dan kita dapat duit tu, manfaat kalau betul-betul untuk kita manfaat betul-betul untuk kita. Janganlah kita kedekut berbelanja untuk diri. Untuk diri itu maksudnya sedekah kita. Untuk diri itu maksudnya boleh pergi ziarah Rasulullah, pergi haji, pergi umrah. Untuk diri itu maksudnya apa lagi? Untuk kata orang tu kita dah bekerja 30 tahun ya. Masa ni lah kita boleh gunakan untuk diri kita sendiri. Jangan kita tunggu-tunggu kan, nanti sakit kaki dah tak boleh kita pergi mana-mana kan. Apabila hal itu dapat kamu laksanakan dengan sempurna, maka syurgalah tempat tinggalmu, iaitu syurga yang dipilih dan syurga yang dijanjikan. Syurga yang dipilih di dunia ialah reda kepada qada Allah, dekatnya hati kepada Allah, bermunajat kepadanya, menyikap tabir yang ada di antaranya dengan Allah. Ini akan menjadi pemilik hati itu sebagai berteman dengan teman Allah dalam kesunyiannya, tanpa perincian, tanpa perumpamaan. Maksudnya apa? Apabila kita dah usahakan perkara-perkara kebaikan untuk kita ni, kita dah buat baik, kita dah bersedekah, kita dah menjaga solat, kita dah kata orang tu menziarah Rasulullah, kita dah pergi haji dan sebagainya. Semua perkara tersebut dah kita laksanakan dengan sempurna, maka syurgalah tempat tinggal kita. Itu memang syurga yang kita pilih, dan syurga tersebut juga yang Allah Ta'ala janjikan untuk orang-orang yang beriman. Bismillah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam firman-Nya, man amala salihan min zakarin aw unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan beramal soleh, dan di antara lelaki dan perempuan yang mana iaitu wahwa mu'min, iaitu beriman kepada Allah Ta'ala tu, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Maksudnya
kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Itu janji Tuhan. Itu janji Allah Ta'ala apabila kita dah beriman, apabila kita dah beramal soleh, dan juga kita dah atau tu menjaga istiqamah solat kita sebagainya, insya-Allah Allah Taala beri kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik untuk kita sama ada dunia ataupun di akhirat. Ini janji Tuhan. Kita percayalah janji ini. Yang penting kita buat baik je. Buat baik, kemudian beriman, yakin kepada Allah, kemudian kerjakan amal soleh. Amal soleh ni apa tuan-tuan? Amal soleh? Amal-amal yang mana asasnya daripada perkara yang wajib lah. Amal soleh ini asasnya daripada perkara yang wajib. Contohnya mengerjakan solat 5 waktu. Kemudian dalam kita mengerjakan solat 5 waktu itu, kita kerjakan di masjid, di surau. Untuk lelaki-lelaki kan, perempuan tak apa. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mengerjakan amal soleh, menjaga solat kita, berjemaah dan sebagainya, kita berbuat baik, bertutur kataan-kataan yang baik-baik, mengajak orang kepada yang baik-baik, bukannya kita mengherdik, kita memaki, bukannya kita mengumpat. Itu perkara yang tak baik, membakar balik amalan soleh yang kita lakukan. Itu kena elak lah. Bila kita dah buat baik, kita dah berkelakuan baik, bertutur dengan tutur kata yang baik, dan kita berjihad pada jalan Allah Ta'ala, iaitu berdakwah, bersedekah. Itu di antara perkara yang dikatakan berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Berjihad ini kita maksudkan apa tuan-tuan? Bukannya berjihad ini kita angkat senjata saja. Berjihad ini ialah kita menggunakan usaha kita, keringat kita untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berjihad. Contohnya AJK SPQ mereka itu tiap-tiap hari menyusun jadual, mereka memastikan ustaz-ustaz yang nak bagi ceramah ini hadir. Ini adalah jihad yang mana perkara-perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat dituntut dalam agama kita supaya kita berbuat baik dan berjihad pada jalan Allah Subhanahu Taala. Kemudian kita membantu orang-orang miskin, orang fakir, orang-orang susah. Itu di antara perkara yang dikatakan amal-amal yang soleh yang perlu kita laksanakan. Sebab apa? Amal-amalan yang akan menyingkap tabir tu, yang akan menyingkap tabir kita dengan Allah Ta'ala. Apa yang kita faham tentang tabir tu? Tabir inilah dikatakan hijab. Hijab kita dengan Tuhan. Selama ini kita berdoa, ya Allah, kenapa tak makbul ni ya Allah? Lambatnya makbul kan? Sebenarnya itulah dikatakan hijab kita dengan Allah Ta'ala itu jauh lagi. Berlapis-lapis. Bukannya hijab kita macam tirai tu, tirai apa kalau orang Kedah cakap, bukannya macam di birai tingkap pintu kita saja kan, tapi hijab itu berlapis-lapis. Seperti kata orang tu, bilik yang dibina daripada batu, kemudian berlapis-lapis. Nak tembus tu macam mana tuan-tuan? Nak tembus tu macam mana? Maknanya kita kena banyak minta ampun dengan Allah, banyak kita bertaubat, menyesal melakukan segala apa yang dilakukan. Apa lagi? Kita perlukan selalu membaca Quran, perbanyakkan pembacaan Quran kita. Semuanya ini adalah perkara-perkara yang boleh kata orang tu menyampaikan kita dengan Tuhan. Barulah bila kita reda dengan apa yang Allah tentukan kepada kita daripada qada dia, barulah dekat kita dengan Allah Subhanahu Taala. Maknanya ketentuan Allah Taala ini, Allah Taala tentukan kita ini susah. Kita reda, ya Allah,
memanglah aku susah ya Allah, tapi Engkau ampunkan dosa aku ya Allah, mungkin aku ini banyak dosa ya Allah, dan Kau memudahkan usaha-usaha aku ya Allah untuk aku menjadi lebih senang sedikit untuk membantu keluarga aku ya Allah. Di situ kan kita menunjukkan kita bukan kita tak berpuas hati, menunjukkan kita ini rendah diri, mengatakan kita ini banyak dosa, kemudian kita minta dengan Tuhan untuk memperbaiki diri kita ini, kehidupan kita ini menjadi orang-orang yang lebih baik. Itu tak apa. Maksudnya kita redha dengan qada Allah, itulah yang ketentuan yang diberikan, maka kita boleh mendekatkan diri kita dengan Allah, maka kita boleh bermunajat dengan Tuhan. Perkara-perkara itulah yang dikatakan menyingkap tabir ataupun menyingkap hijab kita dengan Allah, di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan menjadikan pemilik hati itu sebagai berteman dengan teman Allah di dalam kesunyiannya, tanpa perincian, tanpa perumpamaan. Maksudnya bila kita dekat dengan Allah Ta'ala itu, dekat dengan sedekat-dekatnya ya Allah. Kita lupa dah dunia. Pada ketika itu sebenarnya kita dah lupa dunia, tuan-puan. Siapa yang keadaan yang beruzlah, bermunajat kepada Allah Ta'ala, yang betul-betul dekat dengan Tuhan ini, semua dia lupa dah, dia susah tu dia lupa, dia dalam keadaan yang kata orang kehidupannya serba-serbi yang tak ada ni, dia lupa semua dah, lupa semua. Dia dekat dengan Tuhan ini, itu yang dikatakan dengan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada satu jua pun yang menyerupainya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Adapun yang dijanjikan ialah segala sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan melihat kepada zat Allah yang maha agung tanpa hijab, tanpa disangsikan lagi bahawa semua kebaikan adalah di sisi Allah, manakala keburukan itu berada di sisi Allah. Kebaikan adalah dalam menghadap kepadanya, sedangkan keburukan itu adalah berpaling daripadanya. Setiap amalan yang kamu harapkan ganjarannya, maka ia adalah milikmu. Manakala sesuatu amalan yang kamu lakukan demi Allah dan untuk Allah, maka amalan itu adalah untuknya, untuk Allah SWT. Apa yang kita fahamkan daripada nukilan pada bentuk Syekh Abdul Qadir Jalani ini, maknanya segala sesuatu itu datangnya dari Allah Ta'ala. Semua ada kebaikan ke keburukan ke, semuanya datang Allah Ta'ala. Cuma kita nak beritahu di sini, kebaikan itu akan menghadap Tuhan, tetapi keburukan itu akan berpaling kepada Tuhan. Dan ada juga orang bertanya kepada kita, buat apa kita bertaubat? Dah ketentuan Tuhan macam tu. Contohnya lah, macam orang mencuri kan, orang tu mencuri. Kau bertaubat lah, kau dah ambil hak orang tu. Buat apa? Itulah ketentuan Tuhan, aku ambil dia. Macam mana? Dia menyalahkan takdir. Ini yang dikatakan iman Mu'tazilah ni kan. Iman Mu'tazilah. Segala sesuatu tu, kejahatan tu dah tentukan Tuhan ya. Terbuat je lah. Contohnya dia suka berzina ke, suka minum arak ke, itu dah ketentuan Tuhan. Aku buat lah. Kalau Tuhan nak bagi aku syurga besok, alhamdulillah lah. Kalau tak tentukan aku masuk neraka, nak buat macam mana? Itu mereka yang salah segi akidah kan, salah dari segi akidah. Bila dikatakan kebaikan dan keburukan itu datang daripada Allah Ta'ala, maka disalahkan Tuhan, tak boleh. Itu sebablah ayat yang selalu kita baca kan dalam surah As-Sajadah. Malahan kadang-kadang ada di antara kita tiap malam kita baca surah As-Sajadah ini. Perasan tak tuan-puan, dalam ayat yang ke-13 Allah Ta'ala sebut kepada kita, apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walau syi'na la'ataina kullu nafsin hudaha
walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Kalaulah kata Tuhan, kalau aku kendaki kamu ini mendapat petunjuk termasuk beriman kepada aku, nescaya aku akan bagi. Walakin haqqal qawlu minni, tetapi dia dah menjadi sunnahku. Sunnatullah lah maksudnya. Dan menjadi sunnah Allah Ta'ala bahawa kebaikan itu, huda itu, petunjuk itu hendaklah kita cari dan hidayah itu juga hendaklah kita cari. Itu termasuk dalam huda. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami kendaki setiap diri ni, kata Tuhan, kami akan beri petunjuk. Walakin haqqal qawlu minni, tetapi dia dah menjadi sunnahku, kata Allah Ta'ala. Perkara ini hendaklah kamu usahakan, hendaklah kamu cari. Maksudnya buat baik akan mendapat ganjaran syurga, itu janji Tuhan. Kalau buat jahat akan mendapat ganjaran neraka, itu janji Tuhan juga. Maka hendaklah kamu cari kebaikan tersebut, petunjuk hidayah tersebut. Janganlah kamu menunggu tak adalah. Menunggu tak dapat. Sebab apa? Ini jadi sunnatullah. Sunnatullah ni maksudnya kita kena berusaha untuk menjadi baik. Kalau tidak, kita akan menjadi jahat. Itu yang disebutkan kepada kita, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Nescaya aku akan penuhkan neraka jahanam ini kepada manusia dan jin semuanya. Maksudnya apa? Kalau kita menunggu akan petunjuk, akan hidayah itu daripada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala cakap la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Saya aku akan penuhkan neraka jahanam ini dengan manusia dan jin semuanya. Tuan-puan kena ingat di sini bahawa usaha-usaha yang sebegini, SPQ buat ini, usaha-usaha sebegini adalah usaha-usaha yang sangat baik. Yang sangat baik, yang mengajak orang untuk mengerjakan kebaikan, mencari ilmu sebagainya. Tuan-puan sebagai peserta ataupun orang-orang yang bersama dengan SPQ ini, hendaklah bersama-sama lah kita menyokong program-program ini, program-program yang baik, yang mana semua orang yang berkelapangan daripada mana mereka berada, mereka boleh dapat mendengar ilmu-ilmu yang disampaikan oleh asatizah. Ini perkara-perkara yang bagus, yang perlu kita sokong dan terus sokong untuk kata orang tu sampai bila-bila lah, sampai bila-bila, supaya orang kita ni faham. Orang-orang kita ni faham, nak baik itu kita kena usaha sendiri. Faham? Jangan kita mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan janji Allah. Sebagaimana yang kita tahu bahawa rahmat Tuhan ini akan kita perolehi jika kita melakukan amal soleh. Syurga itu hanya orang yang mendapat rahmat Allah Ta'ala yang boleh masuk. Bila kita dapat masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala ini, tapi dengan syaratnya nak dapat rahmat Allah Ta'ala itu, naklah kita menjadi seorang yang beriman, seorang yang baik, seorang yang menyesal dan bertaubat segala apa yang kita lakukan. Jangan kita ceritakan, fikirkan tentang cita-cita orang yang kata orang tu seorang yang mendapat rezeki rahmat Allah Ta'ala itu saja. Yang kita ceritakan tentang 99 seorang lanun ataupun seorang yang pembunuh itu membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya kepada seorang syekh itu, boleh tak dia bertaubat? Syekh cakap, dah 99 orang kamu bunuh, kamu bertaubat macam mana? Dia bunuh syekh ni pula, dah 100 orang. Dia nak bertaubat. Dia bertaubat, macam mana nak bertaubat? Boleh tak dia bertaubat? Lepas tu dia jumpa dengan seorang abid itu, seorang alim itu, dia kata engkau boleh bertaubat. Engkau pergilah ke negeri yang baik-baik, orang baik-baik itu, engkau bertaubat kat situ. Lalu dia pergi
cari negeri tersebut, sampai tengah-tengah jalan dia meninggal. Tengah jalan dia meninggal, maka di situ malaikat rahmat cakap ini aku punya. Malaikat azab cakap ini aku punya. Lalu Allah Ta'ala suruh mereka itu mengukur lah mana lebih hampir. Kalau orang yang meninggal ini lebih hampir kepada perkampungan yang dia pergi untuk taubat itu, kamulah ambil, wahai malaikat rahmat. Kalau yang lebih hampir kepada negeri yang dibunuh orang itu, maka kau ambil lah dia, malaikat azab. Itu rezeki dia. Rezeki dia mendapat rahmat Allah Ta'ala setelah dia bertaubat. Membunuh orang banyak tapi dia bertaubat. Lepas tu, dan rezeki dia. Kita ni kita tahu rezeki kita macam mana. Janganlah kita bersangka begitu kepada Allah Ta'ala. Oh, Allah Ta'ala ni Tuhan yang baik. Tak apalah, aku buat jahat ni, lepas tu masa tua besok aku taubat. Takut kita tak sempat tuan-puan, tak sempat kita nak bertaubat, maka tak dapatlah rahmat Allah Ta'ala itu. Dan kemudian tingkatan syurga itu adalah berdasarkan kepada amalan kita. Kalau kita seorang yang seorang yang alim, yang berdakwah, ini lain daripada tingkatan dia. Kalau kita seorang yang beramal saja, seorang yang abid, seorang yang kata orang tu suka dengan kuliah-kuliah, dengan benda-benda yang baik, itu tingkatan kita lain pula dalam darjat kita dalam syurga. Itu status amal-amalan kita yang kita lakukan, ilmu yang kita ada ini dalam melaksanakan ibadah kita itu, maka tingkatan daripada syurga kita itu statusnya di mana bergantung kepada amalan kita lah, kehebatan kita dalam mengerjakan amalan-amalan. Apabila engkau beramal dengan mengharapkan imbalannya maksudnya mengharapkan pahala lah, mendapat pahala, maka balasan untukmu ada pada makhluk. Dan apabila kamu beramal kerana zatnya, dan balasan untukmu adalah kedekatanmu kepadanya dan melihatnya. Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan kepada kita apabila kita melakukan segala amalan ini, amalan yang ni berpahala Contohnya kita baca Quran, satu huruf dapat 10 pahala. Kerana nak berubah pahala, itulah kita baca Quran. Maka balasannya untuk kita lah. Balasannya untuk kita. Kita dapat balasan pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Itu dapat kita kumpul pahala kita banyak. Tapi kalau kita beramal ini kerana semata-mata kerana Allah, kerana zat Allah Ta'ala itu sahaja. Kita tak ada lah kata orang tu nak pandang pahala. Bukan kerana ganjaran. Kita berjemaah untuk mendapat 27 kali ganda ganjaran. Pada permulaannya iyalah. Tapi dah lama-lama kita biasa itu, kita pergi berjemaah itu kerana Allah, kerana zatnya. Maka balasannya adalah untuk kita juga, tapi adalah untuk kita menghampiri diri dengan Allah dan boleh melihat Allah Ta'ala. Maksudnya di situ ada jaminan sikit, ada jaminan bahawa kita akan dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya melihat Allah Ta'ala ini hanya di syurga. Melihat Allah Ta'ala ini hanya di syurga, tak boleh di tempat lain. Maka bila dijanjikan kepada kita boleh melihatnya, maknanya janji Allah Ta'ala itu adalah untuk masukkan kita ke dalam syurganya. Boleh kita melakukan amalan kerana pahala, boleh, tak ada masalah. Kerana kita bertaubat, kerana banyak dosa-dosa yang kita lakukan, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita betul-betul beramal, kata orang tu dah masuk dalam hati kita, zat Tuhan itu, kita beramal adalah kerana dia semata-mata. Maknanya kita dah tak berdosa dah. Kita dah tak lalai dah. Kita dah tak mengabaikan solat kita dah. Subuh kita laksanakan, kita bangun sebelum azan. Sebelum azan lagi dah berada kat masjid. Itu di antara amalan-amalan orang-orang yang kata orang tu dah bukan kerana pahala dah. Bukan kerana ganjaran atau imbalan. Bukan kerana
perkara-perkara yang dijanjikan. Apatah lagi kalau kita lakukan kerana orang, tak lagi ini kerana Allah, kerana pahala yang dijanjikan pun ada darjat-darjatnya. Apatah lagi kalau kita melaksanakan kerana orang langsung tak ada apa-apa. Kemudian janganlah engkau mengharapkan amalanmu secara keseluruhan. Kemudian janganlah engkau mengharapkan imbalan atau pahala amalanmu secara keseluruhan. Segala sesuatu yang ada di akhirat, di dunia dan selain daripada Allah Ta'ala, bersandar kepadanya. Janganlah engkau mencari kenikmatan, tetapi carilah zat yang memberikan kenikmatan itu kepadamu. Carilah jiran sebelum kamu mencari rumah yang hendak engkau diami. Dia yang ada sebelum adanya segala sesuatu, dialah yang mengadakan segala sesuatu, dan dia yang ada setelah segala sesuatu. Tinggi bahasa ni. Tinggi bahasanya. Maksudnya, janganlah kita mengharapkan balasan amalan ataupun balasan atau imbalan amalan kita ini secara keseluruhannya. Secara keseluruhannya nak pahala je. Tak ada yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya kalau macam contohlah dalam kita berdakwah, dalam kita berdakwah ni ada orang akan menyokong kita kan, akan bagi kita lah sedikit token sedikit token. Maksudnya sedang Ustaz duit masa dan duit minyak Ustaz. Alhamdulillah. Kita terimalah rezeki kita kerana cover balik masa kita dan juga duit minyak kita kan. Dan ada antaranya kita tak mengharap imbalan itu keseluruhannya, balasan itu keseluruhan tak. Maksudnya perlu juga kita lakukan satu amalan yang ikhlas betul-betul kerana Allah Ta'ala, yang tak mengharapkan sebarang bayaran apa-apa. Itu perlu. Maknanya di sini di samping kita kata orang tu ialah dalam kehidupan ini kita perlukan kata orang tu duit, perlukan juga benda-benda yang kita boleh beli kan. Tapi ada di antaranya kita perlu juga lakukan kerana Allah Ta'ala ini secara percuma. FOC kerana Allah Ta'ala. Supaya di situ menunjukkan bahawa amalan-amalan yang kita lakukan sebelum ni, ya Allah, aku lakukan betul-betul ikhlas kerana-Mu ya Tuhan. Betul-betul ikhlas kerana-Mu, dengan kita buktikan yang ini adalah amalan FOC ataupun macam contohnya macam ustaz yang berdakwah itu, dia katakan tak payah bayar. Tak apa, yang ni ustaz biaya sendiri. Itu bagus. Itu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Jangan engkau mengharapkan balasan amalan secara keseluruhan. Maka carikan juga amalan-amalan yang betul kerana zat Allah Ta'ala semata-mata. Bukan kita mengharap kuala, ganjaran, apa-apalah. Ini betul-betul kerana-Mu ya Allah, aku laksanakan. Bukan kerana lain. Itu sebablah macam kita mengerjakan amalan ibadah puasa kan. Ibadah puasa ini adalah semata-mata kerana Allah. Sebab apa? Kalau kita tak lakukan ibadah ini kerana yang lain, kita lapar ni. Kita boleh, kata orang tu, makan bila-bila masa kan. Tapi kerana Allah Ta'ala, kerana zatnya, kita tak buat. Kita tak lakukan kerana kita sedang berpuasa. Itu sebablah puasa ini adalah satu amalan yang bagus di sisi Allah Ta'ala, yang mana kita mengharapkan pahala juga, tetapi tidak keseluruhannya. Yang sebahagiannya itu kita mengharapkan redha rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang disebutkan, janganlah engkau mencari kenikmatan, tetapi carilah zat yang memberi kenikmatan itu. Kita sekarang kita mencari kalau macam makanan-makanan yang bagus-bagus tu, kita pergi restoran-restoran kita makan kita tak cari chef dia, kita tak jumpa chef mana sedap ni makan ni, siapa chef dia, tak jumpa chef dia
Oh, bagus chef buat makanan yang baik untuk kami dan lazat-lazat. Begitu juga dalam kehidupan kita ini, kita nak mencari nikmat, cari kata orang tu kebahagiaan hidup, itu nikmat. Mencari kebahagiaan hidup. Itu sebab macam kita perlukan keluarga untuk kita bahagia. Kalau kita sendiri-sendiri nak bahagia macam mana kan? Boleh bahagia, tapi bahagia yang selalu kata orang tu, kalau kehidupan orang kita lah, kehidupan orang kita ni menyimpang je lah. Dia menyimpang je, bahagia tapi menyimpang. Bukannya macam apa ni? Bukan macam adawiyah. Adawiyah ni dia nak bersendirian kerana nak takarub dengan Tuhan, kerana nak beribadah dengan Allah Ta'ala. Itu adawiyah. Tapi kita ni tak. Bila kita bersendirian, kita nak buat perkara-perkara yang menyimpang di jalan Allah Ta'ala. Sebablah kita perlukan pasangan hidup ini untuk kita kata orang tu menjaga hidup kita juga, menjaga hidup kita juga supaya hidup kita menjadi hidup yang kata orang tu yang biasa dilaksanakan oleh manusia lah, yang diamalkan oleh orang. Kalau kita bersendirian ni bukannya tak boleh tapi dah tak ada jodoh, nak buat macam mana kan? Itu tak apa. Itu tak apa. Tapi ini kita memang tak nak. Memang kita tak nak. Kita nak hidup bersendirian. Tapi kalau hidup kita bersendirian kerana nak takarub dengan Tuhan, silakan. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau kita bersendirian nak menyimpang dari jalan Allah Ta'ala, itu yang dilarang. Itu yang timbul. Apa nama tu? Kalau perempuan, lesbian, kalau laki-laki, gay, sebagainya, itu perkara-perkara yang menyimpang daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak dibolehkan, yang dilarang oleh Tuhan. Itu sebab kita carilah kenikmatan itu. Tapi jangan lupa kepada zat yang memberikan kebahagiaan ataupun kenikmatan tersebut. Maksudnya kena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah bersyukur, ya Allah, selama lebih 20 tahun ini saya hidup berkeluarga, langsung timbul kisah-kisah yang besar-besar. Adalah juga kata orang tu bergaduh kan, tapi taklah kata orang tu sampai cerai-berai. Syukur kepada Tuhan kerana isteri menjaga aku dengan baik, ya Allah. Menjaga makan minum anak-anak aku, ya Allah. Anak-anak aku besar, ya Allah. Ini kita kena cari yang memberi nikmat ini. Cari orang zat yang memberi nikmat kepada kita ini, iaitu Allah SWT. Kemudian Syekh Abdul Qadir sebut lagi, carilah jiran, cari jiran semua kamu mencari rumah yang hendak engkau diami. Ini betul juga ni ya. Jangan kita main terpa je dapat rumah tu kita pergi je. Beli ataupun sewa. Tengok juga jiran. Jiran sebelah ni macam mana? Kalau jiran sebelahnya ada bela anjing yang bulldog besar tu, boleh ke kita berjiran dengan dia? Ataupun jiran yang membela kata orang tu binatang kan, macam-macam lah binatang dia bela tu dengan bau hancingnya, dengan beraknya tak dijaga, bolehkah kita duduk dengan jiran tersebut? Carilah jiran sebelum kamu mencari rumah yang hendak kamu diami. Dia yang ada sebelum adanya segala sesuatu, dialah yang mengadakan segala sesuatu, dialah yang ada setelah segala sesuatu. Maknanya segala-galanya adalah kerana Allah Ta'ala, gantung kepada Tuhan. Kerana Allah Tuhan ini adalah Tuhan yang ada sebelum kita ada. Kemudian Allah Ta'ala ini menjadikan segala sesuatu dengan hebat. Bukan dia menjadikan macam kita buat patung. Tak. Kalau kita buat patung, orang ke buat patung apa ke, tak bergerak. Tapi Allah Ta'ala ini jadikan manusia ini, jadikan makhluk ini bernyawa, bergerak dan kemudian berfungsi keseluruhan anggota dia. Macam mana detail kerjaan Tuhan ini, tanyalah orang yang belajar biologi kan. Biasanya kalau orang yang belajar biologi ni kalau tak beriman dengan Tuhan, dia tahulah. Kenapa dia tahu semua sekali keseluruhan
diri manusia ini, diri manusia ini macam mana dia buat, macam mana dia ciptakan, dan setiap jari dia ada urat-urat yang boleh menghidupkan jari dia sendiri untuk aliran darah dia. Aliran darah inilah yang akan membawa roh dia. Kemudian adalah roh dia di jari dia, bergeraklah jari dia, dan kemudian bila dia picit sakit, dicubit sakit. Itu maksudnya sihat lah dia tu. Kalau dicubit tak rasa, tak sihat tu. Adalah something yang memblok darah dia, sama ada saraf dia ke apa ke, darah dia dan sebagainya. Benda-benda macam ni hanya orang yang macam mana boleh membuatnya. Hanya orang yang sangat hebatlah saja yang boleh buat. Hanya orang yang betul-betul berilmu saja yang boleh laksanakan. Berapa ramai dia ciptakan, berapa ramai pula diciptakan. Begitulah keadaan kita. Boleh tak kita berdoa? Tapi tak boleh doa lah sebab dah dilahirkan kan. Ada juga orang tanya kan, bagusnya dia lahir maknya raja kan, agung. Mak dia mak apa tu, pemasuri agung, pemasuri sultan, pemasuri negeri lah. Untung dia anak-anak dia lahir. Kita tak boleh doa ke lahir daripada perut pemasuri. Jangan tuan-puan, jangan niat macam tu. Sian ibu kita kan, sian ibu yang melahirkan kita. Itu adalah ketentuan Tuhan. Apa yang ditentukan Tuhan ialah di mana siapa ibu yang melahirkan kamu, siapa bapa kamu. Itu dah memang ketentuan Tuhan. Itu sebablah kalau ada lah yang tahun bila seorang cikgu tu minta senaraikanlah siapa-siapa yang kau cintai, yang kau cinta di dalam dunia ini di papan putih ni. Dia tulislah, aku cinta mak aku, abah aku, kakak aku, abang aku, isteri aku, anak aku, Along, Angah, semua seraikan. Semua seraikan. Nenek aku yang masih hidup ni, semua dia senaraikan. Guru aku. Okey. Lepas ni kamu buang mana-mana yang apa nama tu, yang perlu kamu buang dan kamu tinggalkan 5 je. Mana boleh tinggal 5 ni yang betul-betul rapat dengan kita lah. Cikgu lah kita buang lah, guru kita buang. Kemudian kawan-kawan kita buang lah. Kawan-kawan kita buang. Apa lagi? Semua kita buang, tinggallah mak, ayah, isteri, anak. Sebab anak kita ada 2-3 orang. Angang Along ni satu nak buang. Buanglah. So, sayang kepada cucu yang kecil, bongsu. Bongsu dengan Along. Bongsu Along. Yang tengah-tengah tu abah tak ingat, dah buanglah. Tinggal 5. Ini yang paling kau sayang, insyaAllah. Lepas tu kau boleh tak kau buangkan semuanya, tinggalkan 1 je. Buang semua, tinggalkan 1. Ya Allah, macam mana nak buat ni? Buang semua, siapa pun nak buang. Last sekali dia tinggalkan isteri dia je. Tinggalkan isteri je. Masya Allah, kata cikgu ni kan, kenapa kau buang mak kau? Kenapa kau buang ayah kau? Kenapa kau buang anak-anak kau? Tinggalkan kau isteri. Pada pemikiran aku, wahai cikgu, wahai guru, semuanya ini adalah anugerah Tuhan. Aku tak boleh pilih. Mak aku tak boleh pilih, abah aku tak boleh pilih, anak-anak aku tak boleh pilih. Ini anugerah Tuhan. Yang aku pilih adalah isteri je. Ini yang aku boleh jaga. Ini yang aku perlu saya kasih. Yang aku pilih hanya isteri je. Yang lain-lain semua Tuhan dah pilih untuk aku. Maka di situ terasalah apa yang dia pilih ini, maknanya dia pilih isteri je. Kenapa? Isteri tu memang pilihan kita kan. Suami pun pilihan kita. Yang itu sebenarnya yang perlu kita jaga betul-betul. Bukannya bukan masuk Ustaz tak perlu jaga yang lain tu. Yang lain-lain tu adalah pilihan Tuhan yang tak akan putus. Macam ada beradik tak akan putus.
Anak-anak takkan putus dia punya persaudaraan. Ibu dan ayah kita juga takkan putus. Tetapi dengan isteri kita ini, kalau kita bergaduh dengan dia, boleh putus. Boleh putus. Itu yang dia fikir tu. Kalau aku bergaduh dengan bini aku, kalau putus tak apa sampai bila lah. Tapi kalau dengan anak aku, bergaduh dengan anak aku macam mana pun, dia akan pergi kat aku juga nanti. Angah nak nikah ni bah, minta ampun bah. Dia datang juga kita wali dia kan. Begitu juga kita, walaupun mak buang kita, abah buang kita kan, lama-lama bila kita dah senang sikit tu, kita jumpa dia, mak, abah, ni Along datang ni, bawa sikit hajat untuk apa nama tu, hadiah untuk abang mak ni, maafunkan dosa Along, mak Along buat jahat. Tapi lepas tu abang dan mak akan terima kita balik. Tapi bini tak. Dia cakap bini tak. Kalau kita dah kata orang tu dah tinggalkan dia, dah bercerai dengan dia, maka dah tak adalah dengan kita. Sebab dia pilih isteri. Sebab itu pilihan aku. Okay, tuan-puan ada pertanyaan tak sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ni? Kejap je kan? Baru semuka. Ada pertanyaan tak sebelum kita ni? Ada kita boleh teruskan. Ada 10 minit lagi. Ada 10 minit lagi. Hendaklah engkau sentiasa ingat akan mati dan bersikap sabar atas segala bencana, serta bertawakallah kamu kepada Allah dalam semua keadaan. Jika ketiga-tiga tahap ini telah engkau laksanakan dengan sempurna, maka pada suatu ketika akan datanglah malaikat kepadamu dengan mengingatkan kematian yang menjelang, dan ketika itu berhasillah kezuhudanmu. Dengan kesabaran, engkau akan memperolehi segala sesuatu yang engkau harap dari Allah SWT, dan dengan ketawakalan, dengan bertawakal, akan keluarlah segala sesuatu dari hatimu sehingga ia hanya terkait dengan Allah semata-mata. Singkirkanlah dari hatimu dunia, akhirat dan segala sesuatu selain daripada Allah. Dengan demikian maka akan datang kepadamu kesegaran dan ketenangan dari segala penjuru, serta pemeliharaan dan perlindungan dari 6 penjuru mata angin, sehingga tiada ruang bagi makhluk untuk mencederakan engkau. Tertutuplah daripadamu segala arah dan terkuncilah daripadamu semua pintu, sehingga engkau tergolong kepada orang yang disebut oleh Allah dengan firman-Nya, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Surah Al-Isra ayat 65. Bagaimana mungkin makhluk akan dapat menguasai orang-orang yang mengesahkan Allah, yang ikhlas, yang tidak menunjukkan amalannya kepada makhluk, yang berbicara tentang tujuan akhir bukan pada permulaannya. Semua permulaan itu adalah bisu dan semua penghujung itu adalah pemahaman. Orang yang ikhlas itu kerajaannya ada dalam hatinya dan kuasaannya ada dalam batinnya tanpa memandang segala kenyataan zahiriah. So kita faham apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir tadi. Hendaklah engkau sentiasa ingat akan mati. Itu pertama. Hendaklah engkau sentiasa ingat akan mati. Kemudian yang kedua, bersikap sabar dalam atas segala bencana. Bersikap sabar atas segala bencana, serta bertawakallah kamu kepada Allah dalam semua keadaan. Ini 3 perkara ini kena jaga. 3 perkara. Yang pertama, selalu ingat mati. Yang kedua, selalu kita kena bersabar atas segala dugaan. Yang ketiga, kita kena bertawakal kepada Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Tawakal. Tawakal ni maksudnya berserah diri kepada Allah Ta'ala. Kalau ketiga ini kita laksanakan dengan sempurna, maka maka pada satu ketika akan datang malaikat kepada kita ini
dan dengan mengingatkan kita dengan kematian yang menjelang, dan ketika itu berhasillah kesyukuran. Maksudnya malaikat akan beritahu kita saat-saat akhir kematian kita. Itu gunanya kita selalu ingat mati. Kalau kita ingat mati ni, nanti malaikat akan datang beritahu kita masa kita dah dekat dah. Maka di situ kita boleh kata orang tu bertobatnya, beribadahnya dan sebagainya. Kita tahu dah masa kita dah dekat. Tapi kalau macam doktor beritahu tu, kalau doktor beritahu, itu rezeki orang yang sakit kritikal lah. Rezeki orang sakit kritikal tu, tapi masalahnya biasanya orang yang sakit kritikal ini dia dah tak boleh bangun, dia tak boleh nak, kata orang tu, nak beribadah. Tapi kalau ada orang yang sakit kritikal juga, tapi dia masih boleh bangun lagi, boleh beribadah lagi, itu untung. Macam ayah mertua Ustaz baru ni rupa-rupanya doktor dah beritahu dia pakcik, sebab dia punya paru-paru dia tengah kecil je. Bila dah scan apa masalah pakcik dia macam lelah, kemudian batuk, kemudian tu rupa-rupanya bila scan sebelah belakang, rupanya depan tu tak nampak sangat, sebelah belakang dia scan sebelah belakang, dia punya paru-paru tu tengah sikit je, macam dah kecut paru-paru tu. Tu yang doktor beritahu macam ni lah pakcik. Dia terang sebenarnya pakcik ni dah tak lama lagi dah tak lama lagi. Sebenarnya dalam masa 2 bulan ni itu je usia pakcik. Dalam masa 2 bulan ni itu saya usia pakcik. Bila dia tahu tu, dia tak beritahu anak-anak. Dia terus tanya siapa-siapa yang nak pergi umrah akhir Ramadan ni. Siapa nak pergi umrah. Kita pergi sekali, keluarga. Semua seorang anak yang tahu. Itu, dan dia beritahu jangan nak beritahu siapa. Abah nak. Kata orang tu dia seolah macam nak berakhir di Mekah lah. Dia nak berakhir di Mekah. Bila dia pergi umrah tu dia sihat. Dalam bulan Ramadan tu dah sempat dia bertarawih. Macam biasa lah, tak nampak tu sangat. Cuma dia pakai kursi wheelchair je lah. Bila masa nak balik tu, di Madinah, dia tak nak balik. Tak kemas langsung. Kain baju dia, kemudian beg dia terbiar macam tu je. Abah, flat. Malam ni nanti kita nak balik dah. Tak apalah, abah nak tinggal sini. Tak boleh dah. Tak boleh tinggal sini. Dia dah rasa dah sebenarnya. Kemudian bila dia pergi naik kapal terbang tu, beg tu anak-anak lah yang kemas. Anak-anak kemas. Bila naik kapal terbang tu, dalam perjalanan ni, 2 jam lagi rasanya nak sampai KL, dia dah semput dah. Dia dah bila air dia dah nak jatuh dah. Kemudian doktor medik, kebetulan antara jemaah itu ada yang doktor, dia menggunakanlah peralatan kecemasan dalam kapal terbang itu bagi pengawasan lah. Sampai di airport, terus pergi ke emergency dan hospital, klinik di airport tu. Kemudian bila dah tenang, sampai dimandikan abah ni, bila abah dah normal, dibenarkanlah keluar. Kami tunggulah, kenapa abah lama sangat. Benarkan keluar. Masa dah keluar tu, kami berkumpul dekat masjid KLA, makan sama-sama kan. Maka ketika itu dia dah sebab dah kan. Sebab dah nangis, maaf, semua peluk kan. Rupanya malam perjalanan dia itu sampai di Sungai Petani itu dah kata orang tu sampai Sungai Petani dah pukul 2 pagi. Pukul 4 pagi tu dia cakap dah hantarlah abah ke hospital. Dah tak boleh tahan lah. Dia hantar hospital. Lepas tu keperluan di Sungai Petani tak ada, kena hantar di Al-Star Bahia. Kena hantar ke Bahia itu masa menunggu kawat ambulansi atau kemasan tu,
Dari situlah berakhir maksudnya dia belum balik rumah lagi. Dia baru singgah di rumah anak, ada sebuah adik di Sumatera, kemudian dia masuk sultan, kemudian pergi ke Bayan, kemudian pada subuh pada waktu subuh di hospital Bayan. Memang rupanya dia dah tahu dah untuk dia dah akan pergi selama-lamanya tu, dia dah tahu awal lah. Cuma kami anak-anak tak tahu. Yang seorang ni dia tak beritahu, dia macam apa ni, tak bisik pun, betulnya bisik lah kan. Dia memang dia jaga amanah lah, takut abah marah dia nanti lah, dia beritahu orang kan. Di situ bagus, dia menjadi imam kan, daripada dia kata orang tu baru kahwin tu sampai umur dia hampir 70-an dia jadi imam. 45 tahun dia jadi imam. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi dia kemudahan untuk dia meninggal dunia dengan kehadiran orang yang ramai, sangat ramai, kehadiran orang yang ramai. Itulah tuan-puan, kalau kita selalu mengingati mati dan mengajak orang mengingati mati, insyaAllah Allah Ta'ala akan bagi kita kata orang tu alamat lah, ilham bahawa kita ini hampir nyawa kita akan dijemput oleh Allah Ta'ala. Itu bagusnya. Kemudian dengan kesabaran itu kita akan perolehi segala yang kita harapkan daripada Allah Ta'ala. Maknanya bila kita melakukan sesuatu tu dengan sabar, memanglah payah kan, payah kita nak dapat, tapi sabar kita tinggi. Lama-lama insyaAllah Allah Ta'ala izin supaya kita dapat. Kemudian dengan tawakal tu, 3 perkara ni, selalu mengati-mati dengan sabar, dengan tawakal. Dengan tawakal pula, apa yang kita dapat, dengan kita bertawakal itu akan keluarlah segala sesuatu dari hati kita ini, sehingga kita dapat terkait dengan Allah Ta'ala semata-mata. Maksudnya dah tak ada kerana yang lain. Kita bertawakal kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala saja yang menjaga kita. Maka tersingkir daripada hati kita ini segala apa yang ada yang berkaitan dengan dunia, malahan berkaitan dengan akhirat pun akan tersingkir. Maksudnya tawakal pada Allah Ta'ala semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum-sebelum kita ingat ini balasan kita kalau di akhirat ni ke mana kan. Tapi dengan kita bertawakal betul-betul kerana Allah Ta'ala ini, kita hindarlah. Segala-galanya adalah ketentuan Tuhan, kita terimalah. Yang penting kita buat baik. Yang penting kita lakukan amal. Yang penting kita tidak buat jahat. Yang penting kita tak, kata orang tu, membuat dajal kepada orang, memberi manfaat kepada orang. Yang penting kita memberi manfaat kepada orang. Apa lagi? Benda-benda yang bila kita dah buat benda-benda yang baik macam ni, kita kembali kepada Allah lah. Kembali kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ya Allah, jagalah akhiratku ya Allah, pastikan aku dalam iman ya Allah. Maknanya kita singkirkan segala-galanya, maka akan datang kepada kita ini kesegaran dan ketenangan dari segala penjuru serta pemeliharaan dan perlindungan dari 6 penjuru mata angin. Apa 6 penjuru mata angin ni? 6 penjuru mata angin ini ialah atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang lah. Kalau macam mata angin yang itu tu timur, barat, utara, selatan, barat laut, barat daya, tenggara, itu 8. Yang ini 6 penjuru mata angin kita lah. Maksudnya kita ni daripada atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Maksudnya kita terlindung daripada Allah Ta'ala, pemeliharaan dan perlindungan antara 6 mata angin ni, sehingga tiada ruang bagi makhluk untuk mencederakan kita. Maka dengan situ tak ada orang boleh buat jahat kat kita dah. Maksudnya kita ada lindungan diri kita. Malahan setan ke jin ke makhluk-makhluk halus tu tak boleh tembus. Tertutuplah daripada-mu semua arah dan terkuncilah daripada-mu semua pintu, sehingga engkau tergolong kepada orang yang disebut oleh Allah Ta'ala dengan ayat firman-Nya, inna ibadi laisa laka alaihim sultan.
Sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah Ta'ala, kamu tidak dapat berbuat, tak dapat berkuasa atas mereka. Maksudnya kau tak dapat menguasainya, ataupun macam orang-orang yang jahat, macam main bomoh kan, main dukun, nak hantar kantau, nak hantar apa, tak boleh tembus. Orang-orang macam ni dijaga oleh, pelihara oleh Tuhan. Kita kena jaga kan, macam mana? Macam mana kita nak jaga? Jagalah sikap tawakal kita kepada Allah Ta'ala, dengan amalan-amalan yang kita lakukan itu, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita baca sikit lah ayat kursinya apa ni, dengan kita bertawakal, tak boleh lah kita bertawakal bodoh ni tu orang kan, tak boleh kita bertawakal bodoh je. Kena kalau unta tu zaman Rasulullah kena ikat, kena ikat dapat tawakal. Apa lagi? Untuk anak-anak yang pesa itu kena belajar bersungguh-sungguh tawakal. Dah habis usaha dah tu, habis dah, dah kemuncak dia punya apa nama tu, pelajaran dia itu, habis usaha dah, semua dah baca dah, semua dah hafal dah. Tawakal lah, tawakal kepada Allah Ta'ala. Itu sebenarnya sifat tawakal yang betul kan. Bukan kita tawakal buta kan. Bila kita dah buat amal, mendekat diri dengan Tuhan dan mengamalkan ayat-ayat perlindungan, insya-Allah kita tawakal kepada Allah Ta'ala, maka setiap penjuru itu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita berakhir dengan ayat inna ibadi laisa alaihim sultan. Kemudian kita sambung bagaimana mungkin makhluk akan dapat menguasai orang-orang yang mengesahkan Allah yang ikhlas. Ada 4 surat lagi yang nak habis. Apa nama tu, tajuk yang keempat ni kan, segera mencapai pintu taubat. Allah, nanti kita bila kita habis kita buat khulasah daripada tajuk ini. Mudah-mudahan kita boleh faham lagi lah apa yang dituliskan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Bagus ni kitab ni. Dia punya nilai dia sangat tinggi untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tuan-puan nak download nanti type lah, type kitab Syekh Abdul Qadir Jalani menjadi kekasih Allah, ada PDF dia. Boleh kita ni lah, kalau kita tak jumpa di kedai buku, carikan internet. Okey, ada pertanyaan, soalan? Semua faham ke? Semua faham? Semua masih bersama insya-Allah. Semua masih bersama dan faham lah, faham apa yang dia nukilkan. InsyaAllah Okay, kita boleh terus masuk